batil. Yang kedua, itu haram membunuh diri sendiri. Manusia ini tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan seruan dan panggilan kepada mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah. Mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah ialah mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Sehingga kan Allah Ta'ala mengabadikan seruan ini di dalam Al-Quran Al-Karim. Hampir 89 kali seruan Allah Ta'ala kepada kita. Semuanya orang-orang yang beriman. Ini semua tuan-tuan orang-orang beriman. Alhamdulillah. Semua kita ni orang-orang yang beriman di kalangan lelaki dan juga di kalangan wanita. Ya ayyuhallazina amanu wa orang beriman. Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk larangan kepada kita orang beriman. Seperti mana kita maklum, seruan kepada orang beriman, tuan-tuan, ada yang Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk perintah dan ada juga yang didatangkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk larangan. Jadi malam ini surah Nisa dalam bentuk larangan. Apa larangan Allah Ta'ala? Nah ni janganlah dalam bentuk tegahan, jangan buat. Kalau kita langgar larangan ini, dikira dosa. Apa larangan Allah Ta'ala kepada kita? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu mengambil, jangan kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, dengan jalan yang salah. Jadi apabila larangan ini, memakan harta orang lain ini dengan cara yang salah ini dikira haram, dosa. Dikira dosa. Illa an takuna tijaratan antara minkum. Dengan cara batil, tuan-tuan, mungkin dengan cara menipu, mencuri, menganiaya, apa lagi tuan-tuan, merampas, ataupun melalui jalan ribawiyah, riba, sistem riba. Sistem riba ni tuan-tuan sebenarnya mengambil harta orang lain secara batil sebenarnya. Sebab Islam ada konsep syariah ni berbagai Islam. Itu seperti mana kita maklumlah. Illa an takuna tijaratan antara minkum, melainkan kecuali yang dibenarkan oleh syarak pengambilan harta sesama kita ni an-takuna tijarah itu dalam perniagaan. Yang dibenarkan adalah perniagaan. Seperti mana kita maklum, kita katakan contoh, kita beli air mineral 60 sen kat kilang. Saya beli kat kilang 60 sen. Saya pergi dengan lori, tenaga saya, tol saya, minyak saya, semua saya. Yang dipikul kat kilang dengan 60 sen. Sampai di ABI saya jual sini. Oh, upset. Bila jauh ambil kat Kedah, betul. Ambil dekat kilang. Jadi kalau dalam atas nama perniagaan, tak ada masalah. Akan tetapi dalam perniagaan ini juga kita kena melihat, kita tidak boleh meletakkan harga yang agak melampau. Mungkin sikit pun sikit dalam, sikit dalam. Sikit dalam. Kadang harga soto kecil RM50 yang baru ni kan. Dia kena nak makan tak dulu lah. Makan dengan lima dulu. Memang sedap. Tapi tengok dulu, tengok dan tanya. Ini berapa satu ni? Tanya dulu. 50 okay. Antara minkum. Jadi jual beli ni kena ada keredaan. 20. Apa bayar? Ini sudah besar, bau turun lah. Contoh, okay, fine. Fresh, meletup saja.
Fikirlah nak makan ke tak, RM50 satu biji je lah. Kalau rasa dia tahu, jual beli tak bisa. Yang pastinya kita kena tanya dulu cuma kita nak makan benda-benda yang tak pelik-pelik kan. Yang tak pelik-pelik. Jadi tuan-tuan, dalam perniagaan tak jadi masalah. Jual lah, niaga lah. Saya jual, tuan beli. Tuan jual, saya beli. Atas nama jual beli yang dibenarkan oleh syarak. Ingat itu kan? Harga semasa. Harga semasa dan ikut tempat. Jangan nasi dapat muncul RM5. FBI jual RM5. Dia semua muncul je agak-agak lah. Itu juga RM5. Sekedar lah. Sebab kita berniaga memang kita niat kita ialah membantu orang lain sebenarnya. Membantu orang lain. Itu namanya niat kita dalam perniagaan ini. Seperti mana yang disebut oleh Abu Rizal tadi, mengatakan bahawa perniagaan ini penting dalam sebuah negara. Ada 4 golongan yang sangat penting. Satu golongan ini ialah pemimpin. Dan negara dengan pemimpin tak ada pemimpin. Nah, ada 7 ke mana nak bawa. Yang kedua ulama perdana. Ulama ni dia penyumbang kan. Kalau tak betul dia tegur dan sebagainya. Dan yang ketiga penguasaan, polis, tentera dan seumpamanya. Bayangkan kalau satu negara tak ada polis, tak ada tentera, menjadi apa? Dan yang keempat kata Abu Rizal Al-Khanis ataupun macam Hanafi, abad duduk abad yang ketiga ini, yang peniaga. Oh betul kan? Kalau semua tak nak niaga, macam mana? Semua tak nak niaga. Semua nak duduk tak nak niaga. Susah. Itu yang disebut. Orang berniaga ni kalau tak jujur, kata Abu Rizal, akan berperanda dalam suatu tempat, dalam suatu kawasan itu. Betul tak? Kau berniaga ni tak jujur kan? Buat berada je kan? Harga mahal, melamu-lamu. Dia memang jadi huru-hara dalam kehidupan masyarakat. Sangat penting dalam kehidupan. Baik. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kamu bunuh diri kamu. Larangan yang kedua, jangan bunuh diri. Bunuh diri ini salah satu daripada yang disebut ijtanibu sab'a mawduqat. Hindarilah kamu 7 perkara besar. Di antaranya ialah bunuh diri. Besar bunuh diri. Dan kita melihat mengikut perangkaan atau statistik di negara kita yang berakhir di tahun 2010, cepat sekali 2010. Waktu itu tuan-tuan, mengikut perangkaan ini 1 hari 6 jiwa melayang. 6 jiwa 2010. Dari 2023 dan statistik menjangka selepas tahun itu akan jumlah kenaikan kematian ini akan meningkat. 2015 bertambah daripada 6 ke 8 ke 9. Bunuh diri. Dan bunuh diri ini tuan-tuan macam-macam cara. Sebab dia frust dalam cintaan pun. Jangan main-main frust dalam cintaan, bunuh diri pun. Saya pernah melalui satu tempat kesas, satulah akhir kesas ni. Tak ada yang 90, tak ada yang 80, kita di belakang dulu. Satu ketika saya berhenti tengah jalan tu dah pun seorang wanita muda ni dia nak bunuh diri, nak minta jalan raya kat kesas. Laju. Tak ada nak belakang. Sebab apa? Bunuh diri kosong-kosong. Orang bayangkan kita daripada jabatan macam mana si power lah. Power nak cakap dengan nak bantu. Dia kata ni bang nak bunuh diri bang, nak lintas air kesas. Buat apa? Yang kepada jangan tak bunuh pun jangan. Laki-laki ni pun Tuhan lah, agak-agak lah. Jangan kiri kanan semua nak lah. Dia tak boleh ni laki-laki. Kata nak kahwin tak jadi kahwin, macam-macam lah. Kita pun pesan kat dia,
So pejabat agama masuk sesi konseling dulu, pokok lah mereka boleh bantu kan. Dan akhirnya kita melihat bagaimana wanita ini dah masuk dalam sesi konseling. Alhamdulillah, okey dah sikit daripada bunuh diri dulu kan. Jadi tuan-tuan, itu kes bunuh diri. Frah dalam penciptaan ada yang 5 tahun lepas yang seorang adik ni dia pajak mengenai sekolah tertutup mati. Sebab apa? Tidak mendapat keputusan kebiasaan yang baik. Ada juga Islam kita, bapaknya nak A, bapaknya pun satu, saya pun satu juga nak A dekat sekolah. Kalau boleh nak A dah hebat. Tapi dia belajar dapat B. Dia ada juga, tapi itulah ayah Frans. Ingat kalau boleh anak semua A. Tapi apa yang dikatakan takdir ilahi, dia belajar tak dapat. Tunjuk kat ayah dia kelih berkata, itu masalah juga kan. Kelih berkata B okey lah, baik kan. Okey lah. Kejayaan itu bukan kat situ je tuan-tuan. Macam kita lah, kita tak terhenti pada SPM ke. Itu insyaAllah kita akan terus belajar dalam bentuk bidang-bidang yang lain kan. Jadi di Frans naik dengan sekolah meninggal Frans dengan keputusan, Frans dengan tindakan ayah dia akhirnya jadi jalan mudah tu dalam bahaya. Jadi COVID tahun ni 2021 kalau tengok statistik dia menakutkan seperti mana yang kita lihat waktu COVID ni. Masya Allah, sangat suka hidup orang sangat suka. Baik, jiwa kita milik Allah. Jiwa kita ni milik Allah, bukan milik kita. Allah ini macam milik kita, hakikat milik Allah. Allah yang mencipta kita dan Allah Ta'ala lah yang memiliki kita sebenarnya. Dan kita tak boleh buat sembarang untuk diri kita sebenarnya. Allah Ta'ala cipta kita, Allah yang letakkan wajahnya ke begini kan. Dia kata semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang pertama, kata ulama, apakah bentuk-bentuk memakan harta orang mukmin dengan secara batil ini? Kita sebut tadi. Dan yang saya sebut yang pertama ini ialah dengan cara penipuan, tipu. Tuan-tuan, kalau kita nak meniaga, kalau ada niat nak tipu orang, nak tipu lah, saya kira cukup berhentilah di sini. Kalau ada niat nak tipu ni, sebab tipu dalam Islam, tuan-tuan, tahu Allah tersebut wajibkan dulu kau langsung. Hindarilah kamu daripada cakap dusta ni. Cakap tipu ni dosa. Dan tidak ada istilah tipu sunat. Tuan-tuan jangan guna pakai sunat je berdosa. Tipu ni berdosa. Sebenarnya sunat betul lah kan. Sebenarnya sunat betul kan. Tapi benda dosa je tak ada sunat. Jangan kita bidangkan sunat je. Ni yang Perabi ajar sunat je. Itu gurauan lah mungkin. Tapi gurauan tak boleh nak kaitan agama ini. Tipu dosa. Dan dosa ini pula tambah pula dalam perniagaan. Contohnya kalau ditipu, dia nak tipu dosa, dia makan pula harta orang lain itu dengan cara menipu. Dengan cara menipu. Dalam Islam kan, seperti mana yang kita maklum, sebenarnya kita kena jujur dalam apa saja bentuk muamalah yang kita buat. Tak muamalah pun tak buat. Kalau bukan muamalah sekalipun, hidup kita kena jujur. Sejujur-jujur dalam kehidupan ini. Dalam contoh hadis Rasulullah, hadis nasihat kepada kita. Agama itu merupakan nasihat. Itulah perlunya kepada nasihat ini. Mudah-mudahan dengan adanya nasihat ini akan berguna kepada kehidupan kita. Dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat berisi daripada Abu Hurairah menceritakan tentang bagaimana satu ketika Nabi sedang melalui seorang lelaki yang sedang berniaga.
berjalan melalui seorang Nabi ini, dan Nabi rasa kagum dengan apa yang Nabi lihat di luar ataupun secara lahir Nabi melihat apa yang dijual tadi. Nabi rasa kagum. Begitulah kata orang niaga, presentation dia kena cantik, bau datang kan, susunan makanan yang cukup cantik, susun ni macam kita nak makan kedai cantik, susunan dia terabur-terabur, itu pun nak makan tak kau juga. Nak makan ayam dia pun tengok susunan dia pun tak berani lah, nak makan dia tak berani. Dia mesti ya macam kita makan kedai kan, tengok cantik. Begitulah tuan-tuan, kita nak tahu orang makan kat kedai kita, contohnya kita kena ada satu presentation yang baik, yang cukup baik. Jadi perniagaan begitulah. Jadi kalau kita nak tentu makanan yang dijual sesuatu yang kita maklumlah, makanan dalam bentuk bekas serat, dalam bentuk kekacang yang ataupun bahan-bahan kekacang yang diletak dalam budi misalnya. Dalam budi kita buat tamar semua, kacang-kacang yang diletak dalam budi, cantik sudah. Jadi Nabi SAW apabila kagum melihat makanan yang diletak dalam budi itu, Nabi selukkan dalam budi tersebut, dan Nabi mendapati apa tuan-tuan? Ada makanan yang basah di bawah timbunan makanan yang kering. Apa maknanya? Apa maknanya? Dicampurkan sekali makanan yang kering dan makanan yang basah dalam satu harga tau. Budi itu tak ada. Tuan-tuan, makanan yang basah ni, contoh berapa nama, contohlah satu cepat rosak, berat, timbangan mungkin berbeza dengan yang kering. Macam kita beli ikan yang keras orang, ikan keras, dan kadang batu lebih berat, kadang itulah tak ada macam kan, batu tu lebih keras, batu tu lebih berat lah berbanding yang tak ada batu. Jadi tak ada macam kan. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut kepada pemuda ni, bahan ada sahib ta'am, apa benda ni? Apa benda ni? Lalu dia jawab kepada Nabi SAW, malam tadi hujan. Malam tadi hujan, dengan hujan itulah maka basah lagi. Pokoknya kenapa dicampur sekali? Sebetulnya Nabi diasingkan yang kering dengan satu harga, yang basah dengan satu harga yang lain. Itu kata Imam Zahabi, orang mukmin, hati orang mukmin ni, dia sentiasa jujur dalam perniagaan walaupun makanan dia tak laku. Memang tak laku apa kalau kata ni ikan semalam, ikan yang seminggu mata tinggal yang jual RM3, yang ikan baru turun ni dia besar-besar ni harga dia RM8. Dan tentu ikan yang mata merah kita pun tak boleh minta makan apa-apa kecuali kerja makan kucing ataupun mungkin orang buat sanding orang buat apa, laksa. Itu kadang harga pun berapa tinggi juga. Ikan RM3 contohlah ikan yang buah-buah pun lalu kadang harga dia mahal dah, harga yang mahal kan, tak masalah. Yang pegang ni tak masalah, tapi jangan ada penipuan itu tu. Lalu Nabi bersabda kepada pemuda ini, dan untuk kita sadar ini, man wasyana falaysa minna wal makra wal khidab finnar. Ibu kan? Man wasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu dalam perniagaan ini, ibu kan dia boleh berhutang. Maknanya Nabi tidak mengaku umat. Ibu kan apa? Nabi tidak mengaku umat. Walaupun kita ingat bahawa umat Nabi Muhammad, sebab penipuan dalam perniagaan ini. Ikutlah sekecil-kecil yang kita niaga, sabarlah sama-sama perniagaan yang kita buat. Namanya peniaga, bisnes dan sebagainya. Wal makar wal khidab, orang yang menipu dan hilang dalam perniagaan tempatnya dalam perniagaan. Dan nanti ini juga tuan-tuan, pengharaman ini juga ditegaskan apabila penipuan itu diperkuatkan lagi dengan sumpah palsu. Rasulullah SAW sumpah palsu.
Kita bukan orang Melayu ini. Kita tak sampai apabila kita nak menegaskan makanan kita yang sedap, kita akan bersumpah. Wallahi makanan aku ini. Kita agak-agak lah. Sampai bersumpah-sumpah bagai nak lakukan makanan. Bukan dia lah pun. Tapi orang Arab masih terdengar tu. Wallahi saja. Ingat, kata Nabi SAW, sumpah itu boleh menjadi barang dagangan itu laku atau tetapi mengurangkan kedekatan. Di sumpah ini juga dalam budaya kita berniaga ini, kita menegaskan sesuatu barang yang kita jual itu, memperkuatkan. Kadang kita dengar 3 RM10 tak? Kadang kita dengar durian runtuh, harga durian runtuh kan? Kita dengar apa? Harga promosi, apa lagi? Harga tu di sekolah, macam-macam promosi. Tengok kat TikTok promosi kita pun macam menarik kan? Kat Shopee kita macam menarik. Tuan-tuan, soalan dia, boleh tak kita promosi makanan ke penjualan yang kita buat? Boleh tak? Memang kita promosi pun. Tak promosi tak pernah beli. Jadi dalam Islam nak mempromosi barang apa namanya tak jadi masalah, dibenarkan. Tapi jujur, memang betul RM30. Memang betul durian runtuh, harga runtuh. Memang harga memang di sekolah kan. Memang betul harga memang murah. Jangan ada penipuan di sebalik promosi. Bisa tak ingat tuan-tuan? Dah 8-9 bulan viral nasi lemak daun. Kau setul. Orang promosi lagi tak buka juga laku. Kalau tak buka aku tak laku. Letak muka memang comel-comel. Ini promosi. Apalah memang comel, apa. Tapi dia kata ayam itu ayam dara. Siapa yang tak gairah makan ayam dara? Memang sedap. Ayam kampung kan, goreng-goreng kan. Rupa dia semak-semak. Dia jual mungkin sebulan. Lepas tu ayam tu dah tak ada dara. Ayam biasa. Rupanya dia penipuan di sebalik itu lah. Orang kata ini adalah bukan ayam dara. Hanya menggunakan para sumber yang cantik. Tak apalah kalau yang cantik lah. Tapi masalah barang yang dijual itu ada unsur penipuan. Kan berdosa nama itu. Jujur, saja jujur. Tak ada masalah. Lambunglah tinggi harga ikan kalau kita nak makan. Tapi jujur memang ikan tu fresh. Betul ikan tu memang sedap. Jadi tuan-tuan, promosi tak ada masalah. Ulang kan? Promosi tak ada masalah. Promosi dalam Shopee. Shopee gila-gila bukan. Memang barang kita memang terbaik. Orang datang saya pun 15. Macam orang jual dekat buah tu, nasi 40 hari tu memang betul kan. Orang kata nasi tu memang meletup kan. Kat buah satu orang buah kan. Nasi 40 hari. Itu pun juga bunyi dia nasi 40 hari. Benda nasi 40 hari ni pergi memang 15. Memang sedap kan. Nasi berani memang kita tahu lah. Orang sambut datang daripada melungkung, pergi cari, pergi buang, nak makan nasi berani. Jadi tuan-tuan, itu yang kata Nabi. Ini sumpah tadi boleh menjadi barang dagangan itu laku. Memang laku kalau kita promosi gila-gila, dia memang laku. Tapi keberkatan dia tak ada. Kalau ada yang menipu, mana? Sebab kita buat Islam beriman dengan keberkatan itu. Boleh? Walaupun kita Islam berkat kehidupan kita ni, Masya Allah. Malah kita dulu kerja mesti biasa kan. Gaji taklah sebanyak kita hari ni. Kita hari ni tak cukup lah. Betul.
bagi Arab 10,000 tak cukup itu. Banyak kita cari ada rumah modern untuk kita di kampung kan. Biasa kan berkat yang mana. Jadi orang lagi kita jadi orang. Kita jadi orang. Jadi tuan-tuan, Ibu Abu Nisbah Khandi memisyaratkan kalau kita nak main Abu Nisbah Khandi ini tokoh dalam mazhab Nabi yang hidup pada abad ketiga oleh Nisbah Khandi, orang tokoh. Dia mengatakan tuan-tuan, kalau kita nak berniaga ni, kena ada 1, 2, 3 syarat. 1, 2, 3 syarat. Kita tak nafikan tuan-tuan, syarat dalam perniagaan ni kita kena ada skill, betul, kita ada modal, itu memang kena ada. Orang berniaga ni kalau tak ada skill, kena tipu kan. Dia kena pandai lah, ilmu berniaga ni dia kena pandai. Tapi yang ini poin kata-kata, poin ni jangan tipu, tadi untuk pun tadi, jangan tipu. Jangan nipu, jangan memanipulasikan perniagaan itu. Jangan. Jadi kalau kata pada pertama sekali, kalau nak berniaga, jangan tipu. Jangan berbohong. Berniaga ni kena jujur, sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Jangan ada sikit rasa macam nak tipu. Tuan-tuan, saya sebelum itu dah lama juga lah. Dia nak cerita ni bagaimana orang tipu kita hidup. Dia berniaga datang kat kita, dia kata harga jam ni RM50, kita pun terwujud. Kita kata boleh kurang tak boleh. Harga ni harga last. Kita tengok cara dia nak korang. Orang berniaga ni kadang skill tipu pandai lah. Skill dia kena skill jujur lah, kena skill tipu. Tuan kata ni kalau kita berniaga jujur-jujur ni, tak kaya juga. Kita kena konak-konak sekejap, kau kaya. Konak-konak, betul. Konak-konak kau kena raka tu. Kalau jujur-jujur tu setengah masuk syurga insyaAllah. Bang bayangkan kalau kita tipu orang dalam perniagaan. 1 orang RM10. Kalau 10 orang, kalau setahun, kalau 10 tahun, kalau 20 tahun, hidup berniaga ni beripu. Tak bahaya kesesat daripada kehidupan kita sendiri. Jadi tuan-tuan, kita minta tawar, dia susah nak tawar, dia kata harga last ni. Akhirnya kita beli juga. Tawar pun tak bagi. Tak apalah, kita percaya yang berniaga itu orang Islam, kita yakin dengan kejujuran dia. Betul kan? Tak kata macam mana? Jadi kita ni bukan pasal malam. Pergilah pasal malam tu, macam sambung je kan. Berapa ribu? 20 ribu. 20 ribu. Aku dalam hati saya, aku tak halal. Nampak? Kita digerak kan? Kalau kita kena tipu ni hidup ni, aku tak halal RM30 yang kau makan. Tapi kita fikirkan dia lawan Islam. Kalau kita tak halal bang, kalau kita tak halal tu bang, akhirat macam mana dia kita sakut bang? Padan aku. Berada, relax lah berada. Kadang dia berniaga dia tak faham. Dia jahil. Kita bisa kawinkan, kita tanya walaupun dia buat jahat. Kalau dia jaga bang, jaga dia. Kalau kita kata aku tak halal kan, dunia akhirat memang kita pun akan kata begitu. Tapi kita halalkan lah. Itu orang berbeza. Nak kata macam mana? Itu orang berbeza. Itu dia dengan Tuhan kan. Itu dia dengan Allah SWT. Kita ni dah tak sempat dah. Kena tipu hidup. Kena tipu hidup. Kalau kena tipu waktu mati dah pun. Ini hidup pun. Jadi apa? Jangan tipu. Yang kedua, jangan ada khianat dalam perniagaan. Khianat dengki. Kalau ada unsur ini yang nak kita buat, tak ada lagi lah. Memang bang, dalam perniagaan akan muncul khianat dan hasad. Lama-lama dia akan datang bang. Kalau tuan-tuan berniaga, tuan-tuan tahu. Terutama kalau tuan-tuan berniaga, barang tuan-tuan tak laku. Siapa nak mereka tipu bang? Dia jelas pergi kecilan kan, dulu-dulu duduk sekolah. Memang dah selamat. Syuk Allah, Allah. Kita tengok ada orang bila pula kau nak beli ni seketol tu, siapa nak beli? Syuk Allah, memang mampus. Memang sedap nampak tu. Sampai lewat pagi tu, memang kita tak lagi kan, memang sedap. Hati kita orang kita datang sedap.
Kesian aku, kesian aku. Pagi bangun, bagi kita berniaga juga. Dulu di UTM, Jalan Semarang, tak laku. Nampak? Tapi kalau kita sabar dalam negara ini, insyaAllah, walaupun begitu kita selamat dia, hampir saja orang nak kata, saya punya bihun pula. Oh, dah tak ada selamat, kan bihun je lah. Habis juga bihun. Tapi nampak sikit kan. Bihun saya akhirnya laku juga. Tapi yang ini, kalau nak pergi bang, apa kita buat lagi? Kita pergi di Bogor. Kita di Bogor dan kita gunakan ilmu sihir ini untuk membengkakkan dalam negara ini. Letaklah benda sekali pun, nanti orang makan muntah, nanti nampak bulan Nabi macam-macam. Kita letak menderam lah. Oh, menderam, kita punya ada menderam baik ni. Benda tak sedap pun sedap. Sebab nak berlaku hati-hati kan. Nah, itu Islam ajar kepada kita. Kalau kita nak makan ini sambil kita baca basmalah, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang jual dalam kampung kita kenal. Kita kenal. Buku-buku yang kita kenal. Ini semua orang kenal ni. Takutlah mana kita buat yang kat luar dalam perjalanan macam ni di sini kan. Disikap makan minum. Ini semua kena berhati-hati dalam perniagaan. 3 kata boleh sekali solat. Orang yang kena solat. Sibuk lah betul. Kena solat. Solat fardu kena, solat jemaah. Saya tak tahu kat sini ada tak orang berniaga kan hari jemaah ni. Ni kalau tuan-tuan biasa semayang, kalau tuan-tuan pergi dekat belah-belah Syah satu masjid di airport. Masjid airport tu bang. Di antara masjid kalau jemaah memang meriah. Berniaga apa tak ada. Semua ada. Semua ada. Kita ingat makanan kering pun ada. Semua ada. Kalau saya semua ada, semua macam semalam lah. Semua ada. Dia ada satu misuk tu. Misuk tu lah. Mi apa? Sup gadai nyawa. Nama sup tu. Sup gadai nyawa. Memang kalau kau minum. Kalau kau makan sup tu, memang tempat-tempat tu tak kenal. Memang tak lentok. Orang macam ni. Nama pun gadai nyawa tu. Memang bablas. Tapi masalahnya, apabila dah keluar ke azan ni, kita orang Islam tak boleh duduk kat luar tu. Walaupun gadai nyawa semua. Walaupun bablas macam tu pun, yang berniaga tutup. Udah. Sebab kalau kita berniaga saat azan kumandang azan yang kedua ni, perniagaan tu haram. Haram. Buat amanah hari Jumaat. Tapi apa yang kita lihat? Dia kata masuk masjid ni dengan rumah mengatur macam cek-cek. Banyak menunduk kat luar. Sampai-sampai makan, sampai-sampai dengar kan. Dosa lah. Orang yang naik pun dosa, orang makan pun dosa. Tapi nak kata orang mana? Mana tu? Jadi syarat kan sebaik nikmat. Dan syarat juga lagi ditambah tuntut ilmu. Orang berniaga ni kena tuntut ilmu supaya dia tahu, dia bedakan mana barang yang halal, mana barang yang haram. Macam kita lah. Kita kena tuntut ilmu. Kita boleh membedakan dalam hidup kita ni mana halal, mana haram. Kalau tidak, nanti yang halal kita kata haram, haram kita kata halal. Sebab tadi ilmu. Ilmu inilah yang akan membedakan manusia. Pengetahuan al-ilmu al-imam wa amal kalimuhu kemakalah. Jadi kita dari sana imam itu diikuti, macam ilmu itu diikuti oleh ilmu. Jadi kalau kita ada ilmu, kita akan guna pakai ilmu ini dalam hidup kita. Jadi orang berniaga ni sama orang berniaga. Dia lebih penting daripada kita yang membeli. Dia kena tahu dalam perniagaan yang mana yang halal, mana yang haram. Contoh simpanan dalam bank. Jangan masuk bank konvensional. Untung banyak dulu
sosial dan perbankan Islam saja. Jadi orang dia kena ada. Jadi duit dia simpan dengan perbankan Islam. Dan juga barang-barang yang dijual sama juga. Kicapnya, mihulnya, laksamanya. Apa yang dia buat tu dia, atau dibuat sama dia pastikan bahan-bahan itu bahan-bahan yang halal. Jangan kata apa, betul-betul buah beli, betul-betul buah beli. Yang makan kita orang halal, yang makan kita itu kita sebut tadi betul. Oh sebab dia jujur lah, orang tak balik dia. Dia nak bagi makan siapa, dia nak makan kasih Pak Haji kan. Dia nak kasih makan kita, dia orang masjid ni. Dia kena bagi bahan yang baik, yang halal. Pada satu ketika di tempat saya saya guru kan, produk mi. Sehingga produk mi contoh pun dah makan produk mi, saya pun macam dah makan saja. Sebab jual kat pasaran. Rupanya masa spot check, mak ai mak boy air bilas ni macam air longkang bersih ni, putih, warna dia cantik ni. Hitam pekat di bilas-bilas tu, ni dia tu air bilas tu hitam pekat apa? Agak itu yang sedap pun. Agak itu yang sedap. Itu belum lagi bahan-bahan terlarang diletakkan kat mi tu. Betul tahu kan? Mi ni kalau yang kental-kental punya yang ada minyak sikit tu, yang boleh tahan seminggu tu. Mi yang tak ada bahan-bahan kepada itu sehari dua dah rosak apa? Gunakan nama orang Islam. Bukan nama. Letak sikit kapal masjid. Aku lah bang, saya boleh beli. Rupanya ada yang jual, ada yang ada bau ni juga tak ada bau lah. Sudah lama dah 10 tahun. Roti, ingat tak roti? Satu produk di roti tu ada waktu tu. Saya ingat tuan-tuan pun dah makan tu. Saya pun dah makan. Tuan-tuan dia kat aku, kita makan roti tu bang. Itu produk yang ada. Itu yang ada. Alhamdulillah ada individu ni buat pengaduan kan, awam spot check. Roti lah, ada bahan terlarang tak roti tu lah. Kotor, jangan cerita lah macam biasa lah kedai ni bang. Kalau kita pergi, tuan-tuan jangan tengok kat belakang, kalau masuk orang pergi makan, jangan tengok kat belakang. Tengok kat belakang memang macam tak lalu. Tengok depan sedap ke sedap lah. Tengok belakang baru sangat. Jadi roti bahan terlarang, kotor, akhirnya tutup juga. Terus tak ada nama roti itu. Yang pasti kita dah makan. Yang pasti kita dah makan roti itu. Jadi kata Abu Les ini betul. Produk mereka ni kita bedakan. Sebab dia nak jual bahan-bahan. Jangan sampai ada bahan-bahan terlarang dalam makanan yang dijual. Jadi baik. Itu yang pertama. Baru pertama kali dapat nasihat. Yang keduanya ialah kata kitab ini. Yang kedua ialah dengan cara sokongan. Ini juga dengan cara sokongan ini juga memakan harta orang lain yang sedang berlatih. Sepatutnya awak dapat, tapi sepatutnya sokongan awak dapat. Awak dah makan hak dia. Bukan? Kalau kita masuk dalam tender, susun tender, tak apa, saya duduk, kan? Tapi ada sokongan itu seperti mana kita maklum. Daripada dia tak layak, dia layak itu. Berlaku. Dan sokongan ini tuan-tuan, dia datang dalam berbagai bentuk. Bukan hanya sokongan ini seperti mana yang kita maklum mungkin. Bagi duit. Ada yang kadang datang dalam bentuk penghapusan hutang. Ada juga. Berapa hutang? 20,000. Oh itu bagi kawin kau. Memang buka itu memang kosong aku. Tapi siap lah. Dah kosong pun siap lah.
Kalau dia minta kau tak bagi, siap. Itu Nabi sebut la'anallahu rashi wal murtashi wal rabish. Allah Ta'ala laknat orang yang memberi, menerima, beri belum kena, menerima belum kena. Wal rabish itu orang perangkari, orang tengah. Dia tak bagi pun, dia tak terima pun, tapi dia kata, kau pergi lorong B tu, kereta-kereta merah tu, VVVVFL contoh. Kau nampak? Dia tak makan pun, tapi dia suruh orang lain pergi dekat kereta yang FM. Itu kereta saya lah, kepala dia. Daripada orang tak tahu, dia pergi kepada kereta. Oh, ini rupanya boleh kongsi. Daripada dia tak tahu, akhirnya dia tak tahu. Nampak? Allah Ta'ala laknat orang dia. Memberi dan menerima. Bahawa ni dalam, tak silap saya buat paling adalah pandangan. Orang kata orang yang beri juga kena, betul. Itu kita setuju lah, betul. Biasanya orang menerima yang kena, orang beri tak kena. Okey, kita faham. Bila ada syak,